Terima kasih, Redwin. Inilah Nasional 5 edisi 26 Februari 2015. Fokus utama hari ini. KDN dan JAKIM bekerjasama tangani penyebaran fahaman militan melalui hadis palsu. Malaysia dan Indonesia sepakat kongsi sumber perisikan pantau pergerakan militan. Dan juga 27 Mac sambung bicara kes Muhammad Sabu. Lintas langsung negeri-negeri, kita akan bersama Gracia Vicky Chua di Sarawak, Rita Aloysius Malik di Sabah dan menyusul selepas itu bersama rakan penyampai di negeri Kedah. Semuanya seketika nanti. Baik, kami mulakan Nasional 5 dengan perkembangan ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju bekerjasama dalam perkongsian sumber perisikan selain memantau pergerakan anggota kumpulan militan IS yang pernah berperang di Syria dan Iraq serta media sosial. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata peranan kedua-dua negara itu amat penting dan kritikal kerana ia memiliki populasi penduduk Islam terbesar di rantau ASEAN. Menurut Datuk Seri Hisham, ancaman IS adalah benar dan situasi semasa yang berlaku di Iraq, Syria serta beberapa buah negara lain tidak mustahil boleh berkembang ke rantau ASEAN. Juga ditangani penyeludupan dadah, penyeludupan manusia, penyeludupan senjata, perdagangan manusia. Kalau itu juga tak dapat kita tangani, kita bimbang bahawa apa yang mereka perolehi daripada jenayah tadi sampai ke tangan teroris dan militan. Kalau itu berlaku, ianya akan membawa padah dan susah kita nak memerangi ancaman terorisme pada masa-masa akan datang. Beliau menyatakannya dalam sidang media sempena lawatan Menteri Pertahanan Indonesia Riyamizat Riyakudu di Wisma Perwira Angkatan Tentera Malaysia ATM di Ibu Negara. Menyentuh isu persempadanan maritim, kedua-dua negara bersetuju untuk tidak melanjutkan provokasi dan pertikaian yang mungkin wujud yang mampu menjejaskan hubungan diplomatik kedua-dua negara. Manakala berhubung inisiatif mewujudkan pasukan pengaman ASEAN, beliau berkata Malaysia sudah menyatakan hasrat untuk mendapatkan sokongan Indonesia dalam merealisasikan konsep pasukan itu di bawah satu bendera Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sementara itu, Riyamizat berkata dengan kerjasama ini, kedua-dua negara dapat menjaga keselamatan negara masing-masing daripada ancaman pengganas IS yang kini sudah menjadi satu trend. Menyedari penyebaran fahaman ekstremis melalui hadis-hadis palsu, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM buat julung kali bekerjasama bagi menangani fahaman dan kegiatan ekstremis yang disebarkan melaluinya juga melalui laman-laman sosial. Ini kerana ada di antara laman-laman sosial itu merekrut ahli untuk menyertai kumpulan militan IS. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun KDN juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC bagi menangani isu itu, ia masih tidak mampu untuk memantau setiap akaun media sosial. Keperhatian KDN ialah dari segi keselamatan. Kerana terdapat ramai yang mahu menjadi ulama moden yang tidak ada latar belakang keagamaan, menggunakan ayat Quran, terutamanya menggunakan hadis-hadis untuk melakukan tafsiran yang salah dan melakukan penyelewengan dari segi akidah dan pegangan, terutamanya di dalam perjuangan kononnya. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bercakap kepada media selepas majlis pertemuan bersama anggota Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Percetakan Al-Quran dan Lajnah Tafsir Al-Quran di Putrajaya. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil K. Baharom. Dalam pada itu, JAKIM akan mengeluarkan senarai hadis palsu secara berperingkat-peringkat di laman sesawangnya dalam waktu terdekat.
Satu biro dikenali sebagai Lajnah Tahsih Al-Quran KDN diwujudkan bagi menggunakan kepakaran sedia ada dalam JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri untuk mengatasi penyelewengan hadis. Perintah berkurung di 6 daerah Zon Selamat Timur Sabah Ezon dilanjutkan bagi fasa ke-15 mulai esok hingga 14 Mac ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman dalam satu kenyataan menyebut keputusan dibuat berdasarkan beberapa faktor iaitu bagi menjaminkan keselamatan dan kesejahteraan pengguna perairan, pelancongan dan rakyat Sabah di Ezon. Ia juga bagi memudahkan penguatkuasaan memantau segala pergerakan bot yang cuba menceroboh untuk melakukan jenayah rentas sempadan, menyekat aktiviti penyeludupan manusia, dadah dan senjata api. Katanya lanjutan tempoh perintah berkurung mendapat sokongan pengusaha pelancong dan aktiviti perikanan sekaligus menjamin keselamatan perairan termasuk pulau di persempadanan. Datuk Jalaluddin berkata kuasa telah diberi kepada semua ketua polis daerah di Ezon untuk mengeluarkan permit kepada pemohon bagi tujuan perikanan atau aktiviti laluan yang mendesak. Mahkamah Session Bathurst menetapkan 27 Mac depan bagi menyambung perbicaraan kes ceramah Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu berhubung isu komunis Bukit Kepong pada Ogos 2011. Hakim Mior Sulaiman Ahmad Tarmizi membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk menangguhkan perbicaraan kes berkenaan kerana saksi terakhir pakar sejarah Profesor Emeritus Tan Sri Koo Kee Kim tidak dapat hadir untuk memberi keterangan. Muhammad yang dikenali sebagai Mat Sabu 60 didakwa memfitnah anggota polis dan keluarga mereka yang mempertahankan diri dalam serangan pengganas komunis di Balai Polis Bukit Kepong Muar pada 23 Februari 1950 dengan membuat tomahan yang boleh merosakkan nama baik mereka. Beliau didakwa melakukan perbuatan itu dalam ceramahnya di Pusat Asuhan Tadika Islam Pasti Al-Fahmi, Markas Tarbiyah PAS Padang Menora, Tasik Gelugur pada 21 Ogos 2011. Tertuduh juga menghadapi pertuduhan pilihan iaitu memfitnah 3 anggota polis iaitu Konstabel Marin Abu Bakar Daud, Konstabel Jaafar Hassan dan Yusuf Rono serta anggota keluarga mereka pada masa, tarikh dan tempat yang sama. Mat Sabu didakwa mengikut Seksyen 500 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. 90% transaksi tanpa tunai dalam ekonomi negara melalui e-pembayaran sektor awam disasar menjelang hujung tahun ini. Menurut Menteri Keuangan II, Datuk Seri Ahmad Husni Hanaslah, dengan usaha itu ia dapat mengekang pasaran gelap yang mampu merosakkan ekonomi negara. Ujar beliau, aplikasi sistem dalam talian di sektor awam mencatat pencapaian yang membanggakan iaitu sebanyak 79%. Namun dari segi penggunaannya pula hanya berada pada paras 34% sahaja. The objective of the government, firstly we want to enhance the efficiency of the government. I mean with e-pembayaran, it will be more efficient. Macam LHDN for instance, bila dia buat e-pembayaran, so you will capture all the payment for LHDN. Okay. Menurut Datuk Seri Ahmad Husni lagi, mewujudkan ekosistem e-pembayaran dalam sektor awam amat penting kerana kelebihan utama masyarakat tanpa tunai atau cashless society ini adalah semua transaksi ekonomi dapat direkodkan secara elektronik. Ia sekaligus meningkatkan risiko untuk individu menjalankan jenayah transaksi atau mengelakkan pembayaran cukai. Beliau ditemui selepas merasmikan perasmian persidangan e-pembayaran sektor awam 2015 di Kompleks Kementerian Keuangan Putrajaya. Persidangan dianjurkan Kementerian Keuangan dengan kerjasama Mampu, Bank Negara dan Jabatan Akauntan Negara. Walaupun tarikh tutup bagi peniaga mendaftar untuk cukai barang dan perkhidmatan GST adalah pada 31 Disember 2014, namun masih terdapat peniaga yang belum melaksanakannya. Antara sebab mereka masih gagal melaksanakan tanggungjawab itu adalah kerana masih tidak faham berhubung fungsi cukai GST tersebut.
daripada angka-angka pendaftaran. Menurut pengarah GST Jabatan Kastam Diraja Malaysia, terdapat pelbagai saluran maklumat yang boleh mereka dapati seperti melalui laman web, laman sosial Jabatan Kastam dan di kios Jabatan Kastam Diraja Malaysia sendiri. Ada beberapa syarikat yang baru datang, pejabat saya, dia kata, saya sebenarnya ingatkan 500,000 itu keuntungan, bukan jualan keseluruhan. So masih ada lagi peniaga-peniaga yang keliru sebegitu. Kemudian ada juga beberapa peniaga yang datang sebagai contoh kontraktor. Ya. Dia buat rumah. Tetapi dia keliru, dia ingatkan rumah dikecualikan. Memang betul rumah dikecualikan cukai. Itu penjualan rumah. Tetapi kalau kontraktor yang memberikan perkhidmatan untuk membina rumah, itu adalah merupakan satu pembekalan bercukai. Setakat ini sebanyak 322,286 syarikat sudah mendaftar dan 99.99% telah mendaftar secara dalam talian. Beliau menggesa agar kesemua peniaga mengambil inisiatif untuk mendaftar GST secepat mungkin. Mulai 1 Mac ini, pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan melakukan operasi yang dinamakan Ops GST secara besar-besaran. Ia bagi mengambil tindakan terhadap syarikat-syarikat yang dikenal pasti masih belum melakukan pendaftaran. Keyakinan pelabur terhadap Malaysia masih kekal tinggi apabila tahun lalu rekod baru pelaburan langsung dicatat iaitu RM235.9 bilion meningkat 8% berbanding RM219.4 bilion pada 2013. Keputusan yang diumumkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA menunjukkan prestasi pelaburan pada tahun lalu melebihi sasaran purata pelaburan tahunan sebanyak 148 bilion yang ditetapkan di bawah rancangan Malaysia ke-10. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Mustafa Mohamad, pelaburan yang diterima pada 2014 mencerminkan transformasi Malaysia menjadi sebuah negara ekonomi berpendapatan tinggi. Exceptionally high. I mean, the good growth and good numbers 2014. I mean, the base went up, by a big percentage, 38% increase in 2014. So we're talking about a very high base. Daripada jumlah pelaburan yang diluluskan sebanyak 72.6% iaitu RM171.3 bilion, terdiri daripada pelaburan domestik langsung DDI dan 27.4% iaitu RM64.6 bilion adalah dari pelaburan langsung asing FDI. Sektor terbesar yang menyumbang kepada jumlah pelaburan ialah sektor perkhidmatan dengan 63.4% atau RM149.6 bilion, diikuti sektor perkilangan dengan 71.9 bilion iaitu 30.5% dan sektor utama menyumbang 14.4 bilion iaitu 6.1%. Penduduk terjejas banjir lebih dari satu keluarga yang mendiami sebuah rumah boleh memohon bantuan berdasarkan jumlah keluarga. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Maslan berkata mereka hanya perlu berdaftar dan memberi maklumat tepat mengenai ahli keluarga mereka supaya bantuan dapat disalurkan kepada semua yang terjejas. Dalam satu rumah kalau ada 2 keluarga, tak apa 2 orang. Tetapi hendaklah dibuktikan bahawa satu keluarga itu 3-4 orang, satu keluarga lagi 2-3 orang. Dalam satu rumah yang sama, kadang-kadang ada 2 keluarga. Rumah panjang ni lainlah, tapi rumah biasa. Saya tahu memang ada berlaku begitu. Yang itu dibolehkanlah. Jangan pula tuduh orang rumah itu 2 kali tuntut. Tidak, dia sebab ada 2 keluarga di rumah itu. Itu dimaafkan dan dibolehkan. Katanya lagi pengkalan data bagi mangsa banjir di seluruh negara perlu sentiasa dikemaskini bagi mengelak ketirisan dan penduduk terjejas juga perlu diberikan penerangan yang betul mengenai kelayakan mendapatkan bantuan. Datuk Ahmad Maslan memberitahu pemberita selepas sesi penerangan mengenai cukai barangan dan perkhidmatan dan bajet 2015 di Sariki. Yayasan Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB memperuntukkan sejumlah RM166,000 untuk sumbangan pasca banjir termasuk bantuan peralatan persekolahan kepada 1,000 pelajar di daerah Dungun, Terengganu.
Jelas Pengarah Urusan Yayasan 1MDB, Datuk Dr. Syamsul Anwar Sulaiman, 500 penerima merupakan pelajar sekolah menengah dan sebahagian lagi pelajar sekolah rendah dari 19 buah sekolah. Bantuan ini merupakan salah satu daripada program yayasan di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM dalam membantu meringankan beban ditanggung rakyat akibat bencana banjir pada bulan Disember lalu. Ini adalah satu daripada inisiatif lanjutan daripada bantuan banjir yang kita buat baru-baru ini, yang mana negeri-negeri terjejas teruk seperti Kelantan, Pahang, Perak dan sebagainya, walaupun secara keseluruhannya Terengganu tidak teruk, tapi di kawasan Dungun ni terjejas juga, dan saya bekerjasama dengan pihak yang berbahagia, Datuk Din Adal, untuk menyampaikan bantuan pada hari ini. Datuk Dr. Syamsul Anwar berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyampaian bantuan 1MDB dan merasmikan mesyuarat agung PIBG kali ke-28 2015 Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Pulut Dungun. Turut hadir Pegawai Pembangunan Parlimen Dungun merangkap Ketua UMNO bahagian Datuk Din Adam. Yayasan Pengaman Malaysia YPM menyifatkan ugutan bunuh oleh Kumpulan Anak Malaysia Anti Demokrasi kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar tidak boleh dipandang ringan. Pengerusi YPM Tan Sri Norian Mai yang juga bekas Ketua Polis Negara berkata meskipun ugutan seumpama itu lumrah bagi pegawai tinggi polis, tindakan perlu dilakukan bagi menanganinya supaya tidak menular. Pihak yayasan mengambil pendirian bahawa kita akan menyokong apa juga tindakan yang akan diputuskan oleh PDRM bagi menangani ancaman ini, termasuklah kepada tindakan pendakwaan jika kita mempunyai kes ke atas pihak yang bertanggungjawab. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu ugutan bunuh Ketua Polis Negara dari rakaman video yang tersiar di laman sosial. Beliau sebelum itu menerima memorandum dari Pengerusi Persatuan Pesara Polis Negeri Perlis DSP Besara Hassan Osman bagi menyatakan sokongan kepada Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia dalam memastikan keamanan, mempertahankan perlembagaan negara, undang-undang dan prinsip rukun negara. Jabatan Perikanan Terengganu membenarkan kira-kira 5,000 nelayan asing bekerja di atas bot laut dalam di negeri itu setiap tahun. Pengarah Jabatan Perikanan Terengganu Abdul Khalil Abdul Karim berkata, kebanyakan nelayan asing itu berasal dari Vietnam, Thailand dan Indonesia. Beliau menjelaskan kebenaran itu diberi kerana pengusaha bot mendakwa sukar mendapatkan tenaga pekerja tempatan. Namun katanya jabatan itu sentiasa mengawal kemasukan nelayan-nelayan asing termasuk mengenakan syarat tegas kepada pengusaha-pengusaha bot. Beliau turut meminta pengusaha bot memantau nelayan asing masing-masing supaya tidak menimbulkan masalah sosial kepada masyarakat setempat. Mereka dinasihat tidak sewenang-wenangnya membenarkan nelayan asing itu keluar masuk pelabuhan. Allahyarham Muhammad Rozairi Ghazali, 34 pekerja Tenaga Nasional Berhad TNB yang maut akibat letupan sebuah pencawang elektrik selamat dikebumikan di tanah perkuburan Bukit Kecil, Kuala Terengganu 12.30 tengah malam tadi. Menurut abang sulung Allahyarham Rusnizam Ghazali, adiknya bekerja hampir 14 tahun di Tenaga Nasional Berhad TNB. Allahyarham disifatkan seorang adik yang baik dan peramah, tidak menunjukkan sebarang tanda sebelum pemergiannya. Adik saya ni memang ramah. Dia ni memang friendly lah, dengan siapa-siapa pun memang mudah dia berkawan lah. Jadi saya pun susah nak ni lah. Memang dia kata orang, memang saya pun tak duga lah benda ni berlaku lah. Semua saya reda lah. Keluarga kami reda lah. Kami sekeluarga mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak TNB lah yang menguruskan adik saya di saat dia ditimpa kemalangan sehinggalah dia dikebumikan.
Allahyarham salah seorang daripada 3 pekerja TNB yang terlibat dalam letupan rumah pencawang berhampiran kondominium Seri Jati 2, Jalan Kelang Lama malam kemarin dan meninggal dunia tengah hari semalam. 2 lagi mangsa yang turut dilaporkan melecur hampir 80% di keseluruhan badan kini sedang dirawat di hospital. Allahyarham meninggalkan seorang balu yang sedang hamil dan 3 anak berumur 3 hingga 7 tahun. Sepanjang tahun 2014, Unit Pencegahan dan Penyeludupan UPP Perlis mencapai kejayaan memberansangkan dengan mencatat lebih 1,300 kes melibatkan rampasan bernilai lebih 7 juta ringgit. Ia tertinggi berbanding kes yang direkodkan UPP negeri lain. Ketua Polis Perlis SSC Datuk Zul Aznam Harun berkata, bulan lalu sahaja merekodkan 47 kes dengan nilai rampasan lebih RM280,000. Menurutnya lagi, UPP Perlis perlu melipat gandakan penguatkuasaan berikutan kes penyeludupan yang terus bertambah. Selain daripada concentration UPP ini kepada usaha-usaha mencegah penyeludupan barangan-barangan yang dia panggil barangan-barangan yang harus dicukai, UPP juga harus menumpukan tumpuan mereka kepada pembenterasan penyeludupan migran ataupun penyeludupan manusia yang menjadikan sempadan kita sebagai laluan. Datuk Zul Aznam ditemui pemberita selepas majlis perjumpaan bersama anggota UPP Perlis di Kuala Perlis. Seramai 30 anggota UPP menerima sijil penghargaan kerana perkhidmatan mereka yang cukup cemerlang. Pada majlis itu juga, 12 motosikal jenis Scrambler diserahkan kepada UPP untuk memperkukuh tugas rondaan terutama di laluan atau lorong bukan jalan raya. 3 daripada 11 kumpulan geng Azhar yang aktif mencuri kenderaan di daerah Kulim, Kedah berjaya ditahan. Ia melalui operasi yang dijalankan sepasukan polis khas Jabatan Siasatan Jenayah Kulim pagi tadi. Ini merupakan penahanan kali kedua selepas pihaknya menahan 4 orang ahli kumpulan itu sebelum ini dan menjadikan kesemuanya 7 orang yang ditahan setakat ini. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Abdullah Arsyad, serbuan yang dilakukan kira-kira jam 10 pagi di kawasan Merbau Pulas, Kuala Ketil dan Bukit Selambau berjaya menahan 3 suspek itu berusia 17 hingga 29 tahun. Penahanan itu membawa kepada penemuan sebuah protonwira yang telah dilerai dan disembunyikan di dalam semak di Kampung Baru, Kuala Ketil. Hasil pemeriksaan yang dijalankan mendapati kereta itu telah dilaporkan hilang di Padang Serai sebelum ini. Rentetan tangkapan itu, polis kemudiannya ke lokasi kedua di Kampung Asam Jawa Baling dan menemui sebuah lagi kereta jenis Proton perdana yang turut disembunyikan di kawasan semak. Kesemua suspek kini direman dan disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Kesiasaan kerana mencuri kenderaan yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 14 tahun dan sebat. Polis kini giat memburu 4 lagi ahli kumpulan itu yang masih bebas. Sementara itu, seorang remaja berusia 21 tahun ditahan dalam satu sekatan jalan raya yang dilakukan sepasukan pegawai dan anggota polis dari IPD Kulim di Jalan Tunku As'ad awal pagi tadi. Berdasarkan rekod awal, remaja berkenaan pernah dipenjarakan atas kesalahan curi motosikal. Remaja yang berasal dari Seberang Jaya, Pulau Pinang itu pada awalnya memberi alasan datang ke Kulim semata-mata mahu menemui rakannya yang tinggal di Kulim. Hasil pemeriksaan menemui beberapa perkakasan curi motosikal yang disembunyikan di bawah tempat duduk motosikal. Suspek sebelum ini pernah terlibat lebih dari 20 kes curi motosikal di sekitar kawasan Kulim dan Pulau Pinang. Menurut Superintendent Abdullah, sepanjang operasi selama 3 jam itu, pihaknya telah mengeluarkan saman bagi 4 kesalahan terhadap pemandu kereta. Jabatan Kesihatan Pulau Pinang mengarahkan 15 restoran dan kedai nasi kandar di negeri ini ditutup berkuat kuasa hari ini kerana beroperasi dalam keadaan kotor. Daripada jumlah itu, 6 premis berkenaan terletak di seberang perai utara, 2 di seberang perai tengah, 3 di timur laut dan 4 premis di daerah barat daya.
Ketua Unit Penguatkuasaan Jabatan Kesihatan Pulau Pinang, Ahmad Syukri Bakar berkata, dalam operasi 4 jam bermula 9.30 pagi tadi, pihaknya mengesan kesalahan menjijikkan seperti periuk berisi ayam siap diperap diletakkan di atas penutup longkang dalam keadaan terdedah. Bercakap kepada pemberita selepas operasi di Jalan Bertam, beliau berkata daripada 32 premis yang diperiksa di seluruh negeri ini, jabatan itu mendapati kebanyakan pekerja rakyat asing tidak memiliki sijil pengandali makanan selain tidak menerima suntikan tifoid. Kesemua premis yang diarah tutup itu diberi tempoh 14 hari untuk melakukan kerja pembersihan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 sebelum diperiksa sekali lagi. Syarikat Air Melaka Berhad SAMB mensasarkan untuk mengurangkan jumlah air tanpa hasil NRW pada kadar 19% tahun ini. Dalam mencapai sasaran itu, SAMB sentiasa mengambil pelbagai langkah bagi mengurangkan risiko kebocoran paip yang menyumbang kepada peningkatan kadar NRW. Ketua Pegawai Operasi SAMB Abdul Rahman Muhammad Said berkata, antara langkah yang diambil mewujudkan unit NRW bagi memastikan operasi baik pulih kebocoran paip di seluruh Melaka dikendalikan dengan cekap dan berkesan. Bahagian projek pula kita laksanakan projek-projek untuk menggantikan paip-paip lama, dan itu saya tak langsung kita haraplah dapat mengurangkan NRW. Jadi itulah usaha yang kita sedang ambil dan terus akan ambil. Memang kita tak dapat, kalau nak capai 0% memang mustahil. Tak ada negara di dunia capai 0%. Tapi kita cuba sampai tahap yang terbaik yang kita boleh sampai. Beliau menyatakannya di Wisma Air Melaka. Kadar NRW negeri Melaka sepanjang tahun lalu adalah yang kedua terendah selepas Pulau Pinang yang mencatat 18.2%. Selamat datang ke UTC Sarawak. Baik, seterusnya laporan langsung negeri-negeri. Rakan penyampai di Sarawak, Sabah dan Kedah sudah bersedia dengan laporan mereka. Kita mulakan dengan laporan dari Sarawak bersama Gracia. Silakan Gracia. Terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sarawak tidak ada rancangan untuk memansuhkan dasar dan peraturan imigresinya demi memelihara keamanan dan keharmonian pelbagai kaum di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adanan Satem berkata, dasar imigresen sedia ada merupakan salah satu syarat untuk Sarawak bersama-sama membentuk Malaysia, dan pada masa ini, negeri berkenaan dibanjiri oleh orang luar serta menerima ancaman daripada luar. Beliau berkata masyarakat Melayu, Cina, Iban, Bidayu dan orang Ulu di negeri ini kini hidup dalam harmoni tanpa timbul pergaduhan berkaitan agama seperti mana berlaku di Semenanjung Malaysia. Datuk Patinggi Adenan berkata demikian ketika muncul dalam rancangan khas bersama Ketua Menteri Sarawak di TV1 malam tadi mengenai permintaan masyarakat Dayak di negeri ini yang mahu perkataan lain-lain dalam ruang kaum di borang rasmi kerajaan digantikan dengan perkataan Dayak. Beliau telah meminta kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak supaya ia digantikan dengan perkataan Bumi Putra Iban, Bumi Putra Bidayu dan Bumi Putra Orang Ulu. Pusat Transformasi Bandar UTC pertama di Sarawak akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sempena siri lawatan kerja 3 hari beliau ke Sarawak. Untuk perkembangan seterusnya, kita berlintas langsung bersama Nosila Talaha di Bukit Mata Kucing bagi melihat persiapan akhir majlis perasmian malam nanti. Silakan Nosila. Terima kasih Gracia di studio BRTM Kuching. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya kini melintas langsung di Jalan Bukit Mata Kucing sempena dengan perasmian Pusat Transformasi Bandar UTC pertama di Sarawak. Dan sejak beroperasi Oktober tahun lepas, UTC merupakan satu inisiatif kerajaan Malaysia yang diilhamkan Perdana Menteri bagi menyediakan satu lokasi sehenti kepada komuniti bandar. Dan untuk pengetahuan saudara, Pusat Transformasi Bandar UTC di Jalan Bukit Mata di sini sudah memberi manfaat kepada 260,339 penduduk bahagian berkenaan menerusi pelbagai perkhidmatan yang disediakan sekaligus menempuh
jabatan dan agensi kerajaan, antaranya Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran, Jabatan Kebajikan Masyarakat, termasuk institusi perbankan untuk berurusan dengan pelbagai agensi utama kerajaan yang menjadi sebahagian daripada strategi Lautan Biru Nasional NBOS. Dan lokasinya yang strategik di tengah-tengah pusat bandar dan berkeluasan 15,500 kaki persegi bagi ruangan pejabat dan 29,000 kaki persegi untuk tempat letak kereta, memudahkan orang ramai untuk mendapatkan pelbagai perkhidmatan di bawah satu bumbung. Dan UTC ini beroperasi setiap hari kecuali cuti umum. Dan pada malam ini, saudara, Majlis Perasmian Pusat Transformasi Bandar UTC akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pada jam 8.45 malam nanti. Dan segala persiapan yang telah dirancang untuk malam kemuncak dengan pelbagai aktiviti dan juga persembahan kebudayaan serta hiburan daripada artis-artis terkenal tanah air seperti Dayang Nur Faiza, Bob AF, kumpulan pelawak Zero dan ramai lagi. Ya, saudara, teruskan menonton TV1 untuk mengikuti perkembangan dan lintas langsung perasmian UTC pertama di Sarawak ini. Dan sekian daripada saya, teruskan bersama Gracia di studio BRTM Kuching. Silakan. Terima kasih Nosila di UTC Bukit Mata Kuching. Seterusnya kita ke laporan berikut. Program Satu Malaysia Entrepreneur OneMed di bawah Kementerian Kewangan mendapat sambutan luar biasa dari usahawan tempatan di Sarawak dengan kadar penyertaan melebihi sasaran awal. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah berkata jumlah penyertaan yang diterima pada hari pertama melebihi 1,000 orang, iaitu lebih dari jangkaan awal, sekitar 500 orang sahaja. Katanya program Satu Med dijangka mampu mengubah cara berfikir dan mewujudkan ekosistem dan budaya perniagaan baru untuk masa depan usahawan negara. Jelasnya ini termasuk menumpukan perhatian terhadap sektor berimpak tinggi termasuk teknologi yang dilihat dapat memberi pendapatan lumayan selain menyediakan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi kepada penduduk tempatan. Beliau memberitahu media selepas menghadiri program Satu Med di Pusat Transformasi Bandar UTC Sarawak di Kuching. Those who have good ideas and potential to be further developed, we will bring them to Kuala Lumpur, provide further training and so on, and expose them to international investors. Sementara itu, peserta yang ditemui menyambut baik program tersebut. Mengembangkan potensi perniagaan yang ada di bumi Sarawak. Lagi satu, saya memuji usahawannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin usahawan yang ada di Sarawak untuk menambah baik dan mengembalikan kegemilangan keusahawanan di bumi Sarawak. Kami datang kat situ mau tahu macam ni sedang lancarkan program, lepasnya apa kebaikan OneMed, apa maklumat yang boleh OneMed dapatkan kat situ. Banyak peluang-peluang dan macam orang-orang bisnes, women businessmen semua atas situ dan yang akan mengenali antara satu sama lain. Sumbangan dan bakti anggota pasukan keselamatan tidak pernah dilupakan, malah kebajikan anggota mereka turut menjadi keutamaan pasukan polis Diraja Malaysia PDRM. Di Kuching pagi tadi berlangsung majlis penyerahan cek tabung perwira kepada Dayang Latifah Abdul Jalil, ibu kepada bekas anggota polis Allahyarham Lance Corporal Khairul Firdaus Abrim. Untuk kami macam makan hall, sedekah surau lah kadang-kadang. Apa kami macam tak mimpinya pernah. Majlis berlangsung di rumah Dayang Latifah di Kampung Tabuan Fuchau, Haji Drahman, Kuching. Cek bernilai RM34,000 itu disampaikan oleh Ketua Pentadbiran Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak ACP Zamani Tan Sri Haji Hamdan. Allahyarham Lance Corporal Khairul antara 3 anggota polis yang terbunuh dalam kemalangan di kilometer 53 Jalan Beluran Telupit pada Ogos 2013. Allahyarham Lance Corporal Khairul yang ketika itu berusia 25 tahun adalah anak bongsu daripada 3 adik-beradik. Khazanah warisan pelbagai kaum di negeri ini perlu dikekalkan demi generasi akan datang. Ahli Parlimen Sibuti Haji Ahmad Lai Bujang berkata tanpa pemeliharaan dan pemuliharaan, generasi muda tidak mengenali asal-usul budaya dan adat istiadat bangsa masing-masing.
Beliau berucap merasmikan Minggu Warisan Bumi Kenyalang yang kini berlangsung di Pusaka Negeri Miri. Pelbagai aktiviti telah disusun atur pada program seminggu itu, antaranya ialah uji bakat Miri City Idol, pameran warisan Bumi Kenyalang dan pembikinan tatu. Program tersebut dianjurkan bersama oleh Nuts Production Sdn Bhd dan Gading Kenyalang Sdn Bhd serta Puah Heritage Boutique. Seramai 18 pasukan dari 13 buah negara akan berentap dalam pre-qualifying Final Event Asia Oceania World Tennis Championship WTC di Sarawak Lawn Tennis Association SLTA Tennis Court, Kuching bermula hari ini sehingga Ahad. Antara negara yang terlibat termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, Yemen, Uzbekistan, Lebanon dan Nepal. Menurut Presiden SLTA Datuk Patrick Liu, kejohanan itu bagi memilih dua pasukan terbaik untuk bertanding ke peringkat akhir di Australia pada bulan April ini. Kejohanan terbahagi kepada dua kategori iaitu perseorangan dan bergu yang disertai peserta berumur 14 tahun dan ke bawah. Pasukan Malaysia diwakili oleh Aisyah Abdul Rahman, Linda Leong, Melinda Chai, Alvin Teng dan Aiman Adam. Beliau ditemui media selepas melancarkan kejohanan tersebut di Kuching. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Rita di Kota Kinabalu. Terima kasih Gracia di Sarawak. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Negara-negara ASEAN perlu bekerjasama dalam menangani isu persempadanan dan keselamatan negara, khususnya melibatkan Malaysia, Filipina dan Indonesia. Ini kerana isu berkenaan turut melibatkan soal imigrasi dan keselamatan di Sabah. Menurut ahli akademik Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Kamarul Zaman Askandar, kerjasama secara inklusif dalam kalangan negara anggota ASEAN perlu ke arah membentuk sebuah komuniti ASEAN. Jelasnya usaha tersebut penting bagi mengekang aktiviti penyeludupan barangan di samping mengawal imigrasi penduduk antara negara terbabit. Mengambil contoh proses pendaftaran di kem-kem tahanan sementara dan penghantaran balik ke negara asal warga asing memakan masa agak lama berikutan kurangnya kerjasama negara-negara berkenaan. Ini merupakan salah satu daripada perkara yang paling penting di rantau ini sebenarnya. Kerana kalau kita lihat Malaysia kita kalau kita cek dengan UNHCR umpamanya, kan berapa ramai orang yang menjadi refugee, pelarian di negara ini, sedangkan kita bukanlah sebuah negara yang mengiktirafkan pelarian. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis seminar sempadan dan keselamatan di Universiti Malaysia Sabah UMS, Kota Kinabalu. Sabah mencatatkan 1,036 orang penagih dadah sepanjang tahun lepas, melibatkan 959 penagih lelaki dan 77 penagih wanita dengan 9 penagih berumur di bawah 18 tahun. Jumlah itu meningkat berbanding 658 penagih pada tahun 2013 dan 770 penagih pada 2012. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Hajah Jainab Haji Ahmad Aid, sepanjang 3 tahun itu Kota Kinabalu mencatat angka tertinggi iaitu 563 penagih, diikuti Tawau 541 dan Sandakan 391 penagih. Kita dapati bahawa di tahun 2014 ini orang yang bekerja di sektor awam ada 30 orang. Sektor awam ni pegawai kerjaan lah. Kita dapati 30 orang. Yang paling banyak ni adalah sektor swasta, dia yang bekerja di hotel, di kilang, di agronomi dan lain-lain sebanyak 599 orang. Dan bekerja sendiri ada sebanyak 192 orang, yang tidak bekerja, menganggur 215 orang. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Penyelaras Pemadam Negeri Sabah Bil 1 tahun 2015 di Kota Kinabalu. Jabatan Hal Ehwal Wanita Jehwah Sabah kerap menerima aduan daripada penduduk daerah Kota Marudu berkaitan hal-hal perceraian, kemiskinan, masalah rumah tangga dan gejala sosial. Sehubungan itu, penduduk di daerah berkenaan diminta untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan mengenai perkara tersebut.
Gesaan tersebut dibuat Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tandek, Datuk Anita Baranting ketika ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Penutupan Program Khidmat Nasihat Undang-Undang dan Kaunseling Ceramah LGBT dan Sumbang Mahram di Dewan Komuniti Kota Marudu. Katanya gejala sosial seperti fenomena lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT dan Sumbang Mahram amat berkait rapat dengan pergaulan bebas, jenayah seksual, kelahiran anak luar nikah, pembuangan bayi dan keganasan rumah tangga. Saya juga mengharapkan agar program yang telah diadakan pada hari ini akan dapat disebarluaskan oleh pemimpin-pemimpin, khususnya pemegang adat kepada masyarakat secara keseluruhannya di daerah Kota Marudu. Sementara itu, para peserta yang ditemui menyambut baik program berkenaan dan berharap akan diteruskan pada masa akan datang. Merupakan satu program yang amat baiklah sebab pernah berlaku di daerah ini di mana sejenis melakukan cuba mengadakan perkawinan semajenis. Tapi oleh sebab kita di daerah ini mempunyai mahkamah adat dan sudah tentulah majlis perkawinan sejenis ini amat bertentangan dengan adat istiadat di daerah Kota Marudu. Ini satu nasihat yang paling terbaik yang saya telah dengarkan pada pagi tadi untuk ranungan kami di Mahkamah Anak Negeri Kota Marudu. Program yang jurung kali diadakan di luar Kota Kinabalu ini disertai 300 orang terdiri daripada Ketua Kampung, Pengerusi JKKK, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri, guru dan pelajar. Seramai 17 peserta terdiri daripada 10 karya dan 7 karya berentap dalam pertandingan tilawah Al-Quran anggota Perkhidmatan Awam peringkat Jabatan dan Badan Berkanun Persekutuan di Kota Kinabalu. Menurut Timbalan Setiausaha Persekutuan Sabah, Musa Sulaiman, Johan, tempat kedua dan ketiga pertandingan akan menerima trofi, wang tunai, sijil penyertaan dan hadiah iringan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Program ini antara lain bertujuan membudayakan bacaan Al-Quran di samping mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penjawat awam persekutuan di negeri ini. Beliau ditemui RTM semasa Majlis Tilawah Al-Quran berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, beberapa peserta yang ditemui mengakui program tersebut sedikit sebanyak membantu memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. Mengingatkan kita kepada kisah-kisah Nabi-Nabi zaman dulu kan mengenai perjuangan kaum Nabi ini daripada zaman kelahiran Nabi Adam sehinggalah Nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Dari segi pembacaan insya-Allah dan juga boleh dapat memperbaiki dari segi tajwid dia, dari segi lagu. Kita dapat mengimarahkan bacaan Al-Quran sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Program tahunan ini anjuran bersama Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah dan JAKIM Cawangan Sabah. Muhammad Hafiz Aslam dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins muncul juara master individu sempena pertandingan bowling Liga Terbuka Sukaneka Jabatan dan Agensi Kerajaan yang berlangsung di Kota Kinabalu. Muhammad Hafiz mencatatkan 1,834 jatuhan pin menewaskan 48 peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Tempat kedua dimenangi Taslim Usman dari Telekom Malaysia dengan jatuhan 1,811 pin, manakala tempat ketiga dimenangi Ajem Wahid dari Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Hadiah kepada para pemenang disampaikan mantan pengurus bowling RTM Sabah, Ruslan Daud. Sementara itu, juara keseluruhan bagi Liga Terbuka Sukaneka ini dimenangi pasukan dari DBKK, seterusnya membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 berserta piala. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi pasukan Jabatan Ketua Menteri JKM dan Giants. Pertandingan bowling Liga Terbuka Sukaneka disertai 17 pasukan dari Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan seluruh Sabah. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Rizal Ismail di Kedah. Silakan.
Terima kasih. Menjadi nadi penggerak dan penggalak pemikiran serta ilmu kepada generasi muda sejak sekian lama, peranan yang dimainkan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS ini tidak pernah terhenti. Di Kedah Pusat Tuisyen Rakyat antara komitmen berterusan GPMS membantu pelajar sekolah yang kurang berkemampuan sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Saksikan laporan ini. Pusat Tuisyen GPMS ini ditubuhkan sejak 3 tahun lalu. Ia beroperasi di pejabat GPMS negeri di Kompleks Pemikir Melayu Jalan Sultan Badli Shah Alostar. Kelas tuisyen di sini memberi fokus kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah UPSR PT3, CJ Pelajaran Malaysia SPM dan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Pengerusi GPMS Kedah Syamsul Bahar Abdul Rani memberitahu saban tahun kira-kira 200 pelajar mengikuti kelas tuisyen anjuran pertubuhan itu. Mana hasrat kita adalah untuk memberi peluang kepada para pelajar, anak-anak bangsa dapat mengikuti kelas-kelas tambahan untuk memantapkan mereka lagi dari segi pendidikan. Mungkin di kalangan mereka ini tidak semua yang mampu untuk menghadiri kelas-kelas tuisyen yang lain yang saya rasa yurannya lagi tinggi. Tenaga pengajar di pusat tuisyen ini terdiri daripada guru-guru yang mempunyai pengalaman luas termasuk menyediakan kertas soalan peperiksaan. NGO itu turut mendapat kerjasama daripada mahasiswa dan mahasiswi institusi pengajian tinggi IPT yang banyak memberi pertolongan dalam menggerakkan operasi pusat tuisyen berkenaan. Sekiranya ada golongan yang tidak berkemampuan, golongan yang benar-benar tidak berkemampuan dan inginkan kelas tambahan, mereka boleh menghubungi Pelajar Melayu Semenanjung untuk kita berusaha untuk menempatkan mereka di kelas tuisyen kita dengan sokongan pihak-pihak korporat ataupun pihak-pihak JLC ataupun orang-orang perseorangan yang untuk menajar mereka di Pusat Tuisyen Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Negeri Kedah yang mana Selain tuisyen rakyat, GPMS Kedah turut mengadakan program-program motivasi di sekolah-sekolah di negeri itu. Ia bagi menaikkan semangat dan moral para pelajar untuk terus menuntut ilmu biarpun dihimpit pelbagai masalah termasuk kemiskinan. Kira-kira 10,000 rakyat Kedah dijangka memeriahkan Karnival Aman Makmur Tahun Baru Cina 2015 peringkat negeri esok. Karnival Anjuran Kerajaan Negeri Kedah dengan kerjasama Dewan Perhimpunan Cina Kedah itu akan diadakan di dataran Tanjung Cali, Pekan Cina Alostar. Menariknya, kira-kira 1,000 ampau turut disediakan kepada kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar Perpaduan dan Hal Ehwal Masyarakat Cina Negeri, Datuk Dr. Leong Yong Kong berkata pelbagai aktiviti akan diadakan sepanjang karnival tersebut. Acara bermula pada sebelah petang dengan pertunjukan kaligrafi Cina, ikatan tradisional Cina, pembuatan tembika, permainan tradisional Cina, mengkreatif tanglung ampau dan menggunting kertas merah. Manakala pada sebelah malam akan diadakan persembahan tradisional berbilang kaum, persembahan orkestra Cina, nyanyian, perarakan kayu kaki tinggi, tarian singa, tarian naga dan 24 gendang besar Cina. Selain itu, orang ramai turut dihidangkan dengan pelbagai jenis makanan istimewa yang halal sesuai untuk semua kaum. Ini adalah usaha murni dari Kerajaan Negeri Kedah untuk kita teruskan amalan di Malaysia, iaitu kita sama-sama saling menyambut hari perayaan komuniti-komuniti yang berada di Malaysia dan sebagai satu polisi kerajaan untuk memupuk perpaduan dan muhibah supaya kita lebih merapatkan antara kaum dan lebih saling faham memahami antara satu sama lain. Jadi kali ini Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu di Radio Malaysia Kedah FM. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Mahathir dijangka merasmikan karnival tersebut. Bermula dengan hanya sekadar ingin mencuba, seorang peniaga di Kuala Kedah tidak menyangka menu ais kacang atau ABC yang diciptanya mendapat sambutan luar dugaan. Ais kacang yang diisi dalam buah kelapa atau lebih dikenali sebagai kokonat lava Kuala Kedah kini bukan sahaja mencuri tumpuan di Kuala Kedah, ada yang datang dari luar Kuala Kedah dan sanggup beratur panjang semata-mata untuk menikmatinya. Beginilah keadaan gerai milik yang diusahakan Asrul Sani Hamzah di Pantai Leman, Kuala Kedah. Saban hari gerai beliau dipenuhi dengan orang ramai yang datang dari serata tempat, termasuk dari Perlis, semata-mata mahu merasai sendiri keenakan kokonat lava Kuala Kedah.
malah ada yang sanggup menunggu atau berbaris panjang semata-mata untuk mendapatkan menu yang semakin popular ini. Ini pertama kali. Itu dengar cerita lepas tu sedap juga. So yang datang ini cuti. Boleh lah. Hati lah. Yang sedap lah. Lain benda yang lain lah. Kita tengok dalam SB lah duduk tengah top kan. Tengok anak-anak main rasa. Boleh lah. Ada nyok, ada isi semua. Boleh rasa semua. Tempat lain tak ada. Buat masalah ni tempat ni lah. Tempat lain cuma biasa-biasa tu lah. Ni yang lain sikit kan. Ni ada jagung. Ada ni lengkong. Itu. Sedap. Sedap. Kena main lagi ya. Kena main lagi. Okey. Menurut Asrul Sani, gerai menjual kokonat lava Kuala Kedah ini mula dibuka sejak 2 bulan yang lalu. Beliau tidak menyangka ais kacang dalam kelapa atau dalam bahasa Kedah dipanggil buah nyok yang dibuat untuk rakan-rakan secara tiba-tiba mendapat permintaan tinggi daripada orang ramai yang berkunjung ke gerainya. Besok tu jual RM5 kat kawan-kawan lain. Lepas tu ada Pak Long seorang tu yang masuk dalam Facebook. Kan? Bila dia masuk dalam Facebook, lepas tu baru sambutan ni yang jadi utara ni. Bila tu masuk tidak dalam 3-4 hari awal tu memang 5-6 biji ya kan. Tak sampai 10 biji. Bila dapat long ada awak masuk dalam Facebook, kami pun tak tahu, tiba-tiba ramai jadi sambutan. Tak larat dah, nyok pun kat kampung pun tak cukup lah kira kan. Baru cari supply yang lain pula. Setiap hari beliau terpaksa menggunakan antara 130 hingga 150 biji kelapa untuk membuat kokonat lava Kuala Kedah. Malah jumlah itu meningkat kepada lebih 200 biji kelapa pada setiap hari, terutama cuti hujung minggu. Selain kokonat lava Kuala Kedah yang dijual pada harga RM5 setiap satu, beliau turut menjual laksa dan bihun sup. Gerai beliau dibuka pada setiap hari kecuali hari Khamis bermula jam 4.30 petang hingga 8.30 malam. Kelazatan kokonat lava Kuala Kedah itu tadi mengakhiri laporan berita dari Kedah hari ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih rakan-rakan setugas dengan laporan lintas langsung negeri masing-masing. Kita ke berita seterusnya. Polis Johor akan memastikan wilayah pembangunan Iskandar Malaysia terus berada dalam keadaan selamat dan aman. Ia bagi menarik dan menambah keyakinan pelabur luar untuk melabur di kawasan berkenaan. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif, polis kini sedang berusaha menangani fitnah yang sering dilontarkan pihak tidak bertanggungjawab, mengatakan Johor Bahru terutamanya wilayah pembangunan Iskandar Malaysia tidak lagi selamat untuk didiami. Iskandar Malaysia mencecah 160 bilion. Setiap hari 100,000 masuk. Dan world class tourist attraction. Legoland, Angry Bird, My Kitty, ini theme park nak buka lagi satu. Jadi ini semua membuktikan ada kewujudan selamat. Johor, negeri tertinggi menerima pelaburan asing tahun lalu mencecah 20 bilion ringgit dengan kemasukan pelancong asing seramai 62 juta orang. Datuk Mokhtar ditemui media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kulai Jaya di Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai Jaya. Timbalan Ketua Polis Daerah Nusa Jaya, Superintenden Razak Mat Said dinaikkan pangkat menjadi Ketua Polis Daerah Kulai Jaya. Beliau menggantikan pemangku Ketua Polis Daerah Kulai Jaya, Superintenden Tan Moh Chuan yang akan berpindah menjadi Pegawai Cawangan Khas DIPK Johor. Menjimatkan masa serta kos masa operasi penguatkuasaan. Itu konsep kenderaan Mobile Tools Van MTV yang dibangunkan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB.
Pelancaran MTV disempurnakan Datuk Bandar Johor Bahru, Datuk Abdul Rahman Muhammad Dewam. MTV menggunakan van terpakai milik MBJB yang turut berfungsi sebagai tempat membawa pelbagai jenis peralatan operasi. Menurut Datuk Abdul Rahman, MTV mengatasi kesulitan anggota penguatkuasa dalam mendapatkan peralatan yang sebelum ini diletakkan di pelbagai unit, antaranya jana kuasa mudah alih, ragum, tukul dan gergaji. Tindakan kuasa memang sentiasa dilaksanakan dan dengan adanya alat inovasi yang baru ini lebih mempermudahkan lagi dan tindakan kuasa boleh diperluaskan lagi. Ya. Dan yang pentingnya rakyat ataupun warga kota Bandaraya ni sentiasa mengamalkan aktiviti mengikut peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. MBJB membelanjakan RM5,000 membina MTV ini. Selaras perkembangan teknologi industri semasa, penggubalan kurikulum di Politeknik perlu bersesuaian dengan keadaan itu. Ia bagi memastikan lepasan Politeknik berpeluang mendapat pekerjaan menerusi bidang yang dipilih. Pengarah Politeknik Kota Bahru PKB Azhan Osman berkata, pasaran kerja yang sesuai dengan kursus yang ditawarkan juga akan memudahkan pelajar mendapat kerja serta tidak mengambil masa yang lama dan menganggur. Setakat ini, 75% lepasan Politeknik Kota Bahru telah mendapat pekerjaan dalam sektor perindustrian dan tidak kurang pula yang membuka perniagaan sendiri. Azhan berkata demikian pada Majlis Pra-Publicity Convention Politeknik Kota Bahru kali ke-28 yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 Mac ini. Seramai 1,501 graduan akan menerima diploma masing-masing sempena majlis convocation itu. Baik, setakat ini sahaja Nasional 5 edisi 26 Februari 2015. Laporan cuaca selepas ini bersama Pegawai Meteorologi Nur Izzati Zahra. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia para penonton sekalian. Untuk hari ini, kawasan negara kita masih lagi menerima tiupan angin timuran bagi kawasan utara Malaysia. Dengan tiupan angin timuran ini bergerak terus menghala ke arah kawasan Laut Andaman. Di sebelah selatan berhampiran khatulistiwa pula berlakunya penumpuan angin daripada pelbagai arah dan sekiranya kita perhatikan melalui paparan imej satelit, kawasan penumpuan angin pelbagai arah ini juga merupakan kawasan terbentuknya kelompok awan yang lebih aktif berbanding daripada kawasan-kawasan lain. Untuk gambaran keadaan cuaca semasa pula beralih kepada paparan imej radar. Secara keseluruhannya berikutan ketiadaan letupan awan di kawasan negara kita. Kebanyakan negeri untuk kawasan Semenanjung mengalami keadaan cuaca cerah dan juga tiada hujan sepanjang hari ini. Hanya ribut petir pada sebelah petang berlaku, bagaimanapun hanya melibatkan 1-2 tempat. Sekitar kawasan pedalaman negeri Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Johor Barat, bagaimanapun diramalkan akan reda dalam sedikit masa lagi. Berikutan keadaan cuaca kurang taburan hujan dan juga kering ini, beberapa stesen meteorologi kami juga turut mencatatkan bacaan suhu yang agak tinggi, sekitar 35 darjah Celsius telah pun direkodkan untuk stesen meteorologi Alustar Negeri Kedah, stesen meteorologi Ipoh Negeri Perak, stesen meteorologi Batu Embun dan juga Temerloh di Negeri Pahang, manakala 34 darjah Celsius pula dicatatkan untuk sekitar stesen meteorologi Prai di Negeri Pulau Pinang. Selain daripada itu, bacaan suhu yang tertinggi untuk hari ini adalah sekitar 36 darjah Celsius telah pun dicatatkan di stesen meteorologi Chupeng untuk negeri Perlis. Justru itu, penduduk-penduduk yang berada di kawasan yang telah pun mencatatkan suhu yang agak tinggi ketika ini dinasihatkan agar mengelakkan berada di luar rumah untuk tempoh yang lama dan juga mengelakkan berlakunya pembakaran secara terbuka. Lain-lain negeri untuk bahagian Semenanjung, begitu juga dengan negeri Sabah dan Sarawak, suhu maksima yang dicatatkan hari ini adalah sekitar 30 ke 33 darjah Celsius. Untuk keadaan cuaca semasa pula, keadaan cuaca tiada hujan bagi kesemua bahagian di negeri
Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk Sarawak, keadaan cuaca sedikit lembap dengan ribut petir berlaku di beberapa bahagian melibatkan bahagian Mukah, Sibu, Kapit, Sarike, Betong, Sri Aman, Kuching dan juga Semarahan, dan dijangkakan ribut petir dan hujan yang berlaku di bahagian tengah dan bahagian pantai barat Sarawak ini akan berterusan sehinggalah ke malam nanti bagi sesetengah kawasan. Sekian info cuaca. Seterusnya tinjauan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia.